Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melakukan amal ibadat, sama-sama melakukan amal kebajikan, untuk sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan untuk sama-sama kita menjejakkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah mudah-mudahan dengan ruang masa yang ada pada malam ini, sementara kita menunggu masuknya waktu insya-Allah, mudah-mudahan diberi peluang untuk sama-sama kita mendengar sedikit peringatan dan juga sama-sama kita bermuhasabah untuk kita sucikan jiwa kita, kita bersihkan diri kita dari segala dosa yang ada. Dan mudah-mudahan dengan peringatan yang kita dengar pada setiap malam, sekiranya ada peringatan dan juga kuliah, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amal ibadat kita, kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum kita baca beberapa peringatan pada malam ini, sukalah saya nak menyebut satu dua perkara berkenaan dengan apa yang berlaku di sekeliling kita, terutamanya dalam bentuk kemudahan dan juga ruang yang ada dalam Islam ini berkenaan dengan bentuk hiburan. Dan hari ini kita tengok dan melihat banyaknya program-program dan juga karnival yang diadakan dalam negeri kita, khususnya pada hari Minggu. Khususnya pada hari Minggu, kita akan dapat tengok banyaknya program. Macam baru ni program Ustaz Azhar dengan Zizang, Ustaz Kamarul Zaman, dan banyak juga program-program yang membentuk kita sebut sebagai satu hiburan, anak muda dan sebagainya. Cuma di sana adanya panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh jabatan ataupun pihak yang berkaitan dengan protokol dan sebagainya. Namun di sana orang kata garis panduan sebagai penganjur, kita kena letakkan satu garis panduan yang terbaik supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Dan baru ni kita tengok yang berlaku di program Pemikat contohnya. Ada artis jemputan Faizal Tahir. Mungkin orang sini ada pergi dan tak pergi. Kalau kita kenal ni, artis ni orang yang yelah nyanyi kadang-kadang ikut say tak. Tapi sebagai penganjur mesti letak satu garis panduan supaya ianya tidak lari daripada landasan yang kita nak. Walaupun kita mengenali mereka ni dengan lagu-lagu yang orang kata heavy rock lah dan sebagainya, tapi
kita kena letak syarat. Contoh nak mari nyanyi boleh, lagu yang berunsurkan nasihat dan juga bentuk ada nasihat dan juga keinsafan. Contoh, alhamdulillah kita tengok baru ni dapat diikuti. Dak pula apa ni banyaklah 25 26 ni ada pula di dataran Shah Bandar. Banyaklah kita tengok dalam grup WhatsApp dan sebagainya, jemputan artis iklim. Orang Terengganu kenal aku iklim. Takkan tak kenal tak. Tapi walaupun dia adalah kumpulan yang dulu dikenali sebagai rockers, tapi di sana ada perkara yang kita perlu sebagai penganjur kena letak syarat. Boleh nyanyi, tapi kena lagu-lagu yang berusulkan nasihat supaya tak lari daripada tujuan kita buat program tu. Gitu. Hiburan ni dalam Islam boleh. Tak. Islam ni boleh dalam hiburan, tapi mesti ada panduan supaya tak lari daripada tujuannya. Tak. Kalau kata tak boleh, pakat bohong belaka TV dalam rumah. Tak. Ada, boleh, tak ada masalah. Islam ni sangat mudah dan ada kelonggaran-kelonggaran yang kita boleh ambil daripada Islam. Cuma mesti kita jaga adab dan perkara-perkara yang tidak lari daripada syariat itu sendiri. Tak, sebab saya tengok banyaklah orang dia kata gini, orang dia kata ni. Dari Islam ni ada kelonggaran dan mesti letak panduan. Tak, macam baru ni yang akan datang jom heboh. Tak, Terengganu nak ada jom heboh juga ni. Tapi kalau kita tengok jom heboh yang ada di mana-mana negeri pun tak. Tapi kita tengok baru ni esko kita dah sebut boleh buat syarat yang pertama, ada petah tu mesti orang lelaki belaka. Nak nyanyi mesti orang lelaki belaka. Perempuan nak nyanyi boleh, tapi buat sama-sama dia je. Buat di dewan yang tertutup. Orang lelaki tak boleh kita tengok. Atas petah boleh. Boleh. Orang lelaki saja. Pula lagu macam mana mesti ada garis panduan. Tak. Mesti ada garis panduan. Macam kita juga. Tak. Macam kita duduk rumah, TV ada. Bukan kita haram TV duduk rumah. Haram bila salah guna. Tak. Haram bila salah kita guna. Tengok TV ngaruk. Tak. Kena tengok juga. Macam handset. Kalau handset ni kalau nak ikut memang haram guna. Banyak sangat keburukan. Tak. Segala benda ada belaka. Petek je tu keluar macam-macam. Tapi kena ada garis panduan nak pakar dan sebagainya. Tak. InsyaAllah mudah-mudahan kita dengan segala apa yang ada yang boleh dilaksanakan, ada panduan dan juga ada garis panduan yang perlu kita letak supaya tak lari daripada tak lari daripada tujuan asal, dan juga mudah-mudahan dengan apa yang kita buat kita dapat redha dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai yang kata mukadimah dah sikit, supaya kita memahami perkara-perkara yang orang kata satu benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Satu benda yang berlaku dalam kehidupan kita dan kita tak nak elok. Tak nak elok. Maksud tak nak elok ni, warna-warna pun kita keluar, kita jakah je pintu rumah kita, mesti ada benda yang berbentuk hiburan dan sebagainya. Tak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan perkara yang berlaku ni kita ambil muhasabah dan juga panduan untuk sama-sama kita memperlihatkan Islam ini adalah sangat indah dan sangat mudah untuk laksanakan, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak sambung lagi satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili wal muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yusammi wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya.
yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah yang seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Boleh jadi pada pagi hari seseorang itu beriman, namun pada petang hari dia menjadi kafir. Dan boleh jadi pada petang hari dia beriman, namun pada pagi hari dia menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kebendaan dunia. Hadis riwayat Sahih Muslim. Hadis yang sangat pendek yang nak menunjukkan kepada kita bahawa iman seseorang ini dia dapat berubah. Daripada kita celak sehinggalah kita nak tidur, iman kita ni akan berubah. Bukan kata celaknya mata iman berada dalam tahap 100%, berakhir di hujung tidur kita dia akan berakhir 100% juga. Tak. Iman ni dia akan turun dan naik. Bagaimana iman ni akan turun dan naik? Atas tindakan dan juga perbuatan kita. Tak. Dan saya yakin macam saya sendiri pun rasa doa kata hari ni iman 100%. Tak. Daripada kita celak sampai nak tidur sekarang 100%. Sebab apa? Sebab mana yang kita sebut tadi, bila kita keluar je rumah, kadang-kadang segala benda yang terpampang di mata kita ni akan menyebabkan sedikit iman itu akan berkurang. Tapi tak nanti keluar rumah lah sebenarnya. Tak, dalam rumah pun. Sebab tu iman ni, sebab tu dalam hadis ini Nabi SAW berkata, bersegeralah melakukan amal soleh. Tak. Contoh, kita bangun tidur, subuh lah, bangun ambil semayang, nak pergi kerja dan sebagainya. Keluar rumah kita akan nampak, kalau kita sebut tadi, nampaknya kemungkaran ataupun maksiat di depan mata. Bersegeralah melakukan amal soleh. Nabi nak pesan kepada kita ni, bila nampak sesuatu yang mengurangkan iman kita, maksudnya kita segera kembali kepada Allah supaya iman tu akan terus berubah. Daripada kurang biar dia naik balik. Tak. Jangan nanti tunggu zuhur lah. Zuhur nak semayang. Masa itulah kita doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila nampak je sesuatu di depan mata kita yang orang kata, bila tengok sesuatu tu akan kurang iman, cepat-cepat kembali kepada Allah, buat amal kebajikan yang boleh menghapuskan dosa tersebut. Tak, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik. Kenapa Nabi sebut dan peringatan kepada kita dalam hadis ini? Tak boleh jadi pada pagi hari seseorang itu beriman kepada Allah, namun pada petang hari dia menjadi kafir. Dan begitulah sebaliknya, boleh jadi pada petang hari dia beriman kepada Allah, tapi pada pagi hari dia menjadi kafir. Ni. Tapi kita, saya rasa tidaklah sampai tahap tu kita dah. Maksudnya nak kabarnya dari sudut keimanan kita, setiap hari tu, setiap waktu yang berlaku dalam sehari tu pasti akan ada kekurangan dan pasti akan berlakunya pertambahan. Macam kita sebutlah pergi kerja, dah. Keluar rumah waktu pagi. Dah, waktu pagi ni macam-macam lah. Orang sibuknya dengan atau anak sekolah dan sebagainya, pergi beli pasar lah. Dah. Kadang-kadang orang keluar rumah macam-macam kita boleh tengok. Dah. Ada hak tak pakai tudungnya. Dah, ada hak pakai, kalau jelah orang yang tak pakai tudung, ada setengah-setengah tak pakai tudung. Orang lelaki buat kadang-kadang keluar dengan seluar pendeknya dan sebagainya. Tak, perkara-perkara yang orang kata memberi pandangan kepada kita tu menyebabkan iman kita akan berubah. Adanya dosa yang kepada diri kita. Tak. Jadi perkara ni kita kena ambil peringatan. Dan disebut sebagaimana yang kita sebut tadi, bersegeralah dan bercepat-cepatlah melakukan amal-amal soleh sebelum munculnya pelbagai rintangan. Sebab kita bimbang, kalau tengok sesuatu, contohlah pergi mana-mana bandar ke apa ke,
Tapi alhamdulillah negeri kita ni kurang dah sikit nampak benda tu, walaupun di sana ada lagi tak mereka yang kata keluar pada rumah tak menutup aurat dan sebagainya, tapi nak banding dengan tempat-tempat lain ni kita rasa alhamdulillah tak, tempat kita kurang dah berlaku. Dan baru ni pun kita tengok ada satu dia bukan profesor dan sebagainya, tapi ikon lah, atau kita tengok dari sudut pandangan dia ni pelancong yang datang ke negeri Terengganu ni, tak selama ni tak pernah mari pun Terengganu, tapi bila hadirnya ke Terengganu, dia kata ini kali pertama dia datang ke negeri melancong yang mana dia tengok semua pekerja-pekerja wanita yang ada bekerja ni memakai tudung. Tak, di stesen minyaknya pakai tudung, di 7E nya pakai tudung, di supermarketnya pakai tudung, di mana-mana dah dia kata. Hak tak pakai tudung tu mungkin bukan orang Islam dah. Tak. Mana dia kata wanita-wanita Islam di Terengganu ni walaupun duk bekerja di mana-mana, alhamdulillah dia kata negeri yang pertama yang dia tengok tak, mereka bekerja dalam keadaan memakai tudung. Tak. Alhamdulillah. Mungkin dia ni orang yang suka melancong dan sebagainya. Ini perkara yang dia tengok. Dan sesungguhnya akan ada fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pekat lagi gelita yang tidak ada cahaya langsung di sana, sehingga kan manusia tidak mengetahui di mana kebenaran berada. Sebab apa kena kembali dengan segera? Sebab kita takut cetusan apa yang kita lihat yang menyebabkan berlakunya kekurangan iman dan maksiat itu takut bereret. Takut eret kita sehingga kita melakukan maksiat-maksiat yang lain. Sebab tu bila kita tengok sesuatu yang maksiat, kita kena patuh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, jangan kita layang benda tu menyebabkan kita juga kemungkinan akan terberdaya dan melakukan maksiat-maksiat yang seterusnya. Sebab apa? Sebab benda maksiat ni kadang-kadang ia memberikan keseronokan. Tak? Betul? Ke salah? Betul tak? Betul. Tak? Contoh tengok handset. Ada tak orang pegang handset start je? Tak ada. Tengok galik. Tak orang lain lah, kita pun kadang-kadang galik main handset. Tak? Kalau orang-orang muda, anak-anak kita rumah, cuba tengok kalau dia main game. Ada tak yang main game 15 minit? Tak ada 15 minit. Kan ada? Main game main? Tak main? Tak main. Tak tanya anak-anak kita tu ada tak? Dia duduk rumah, dia main game handset 15 minit je. Tak ada. Baru ni anjuran program e-sport. Biasa e-sport lah ni orang muda. Daripada pagi sampai ke petang main. Ni penganjuran. Tapi di sana adalah kata dia kena berhenti semayang berjemaah, ada tazkirah. Dia tu disusung. Sebab tu saya kata tadi, nak main boleh je, tak ada masalah. Tapi kita susung. Bagaimana kita susung supaya tak langgar daripada tujuan kita buat benda tu. Main start pukul 8.30 pagi. Pukul 12.30 kena berhenti. Berhenti belaka, ambil semayang, masuk zuhur, semayang berjemaah. Lepas solat berjemaah, ada tazkirah pula. Lepas tu sambung pula. Tak ada masalah. Dulu kalau kita tengok TV petang balik sekolah apa semua. Sebab dulu zaman-zaman saya ni, cerita benda Flashman tak, zaman kita budak-budak Marksman tak, ada belaka lah, Gabang dan sebagainya. Tapi hak peliknya main waktu asar. Dulu cerita kata main waktu asar, tapi tak nak tengok habis pun, kena perambat dengan ayah tak. Tutup. Begitu juga waktu kemuncak ni, biasanya ada cerita sedap tak. Kalau puan tengok drama pukul 7 tak. Mesti ada benda-benda tu yang nak melalaikan kita daripada kita buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara inilah menyebabkan kita kena kembali dengan cepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tak leret, tak error gitu. Dah tengok diri pukul 7, 15 minit dia akan berhenti. 7 suku, 7.30, 7.45, pukul 8. Biasa iklan gitu lah. 5 minit berhenti, 5 minit berhenti. Kejap lah.
Kalau pergi semayang pukul 7 suku, dak dang 2 minit nak cerita lah tak. Sebab kalau lepas dah sedap tengok lah. Memang dah sedap tengok lah. Sebab ni drama hot episod. Ada 100 episod. Allah, kalau lepas episod tu memang kek kepala lah. Tak. Buka pula YouTube tengok cari. Tak. Dunia dia gitu. Tapi sebab tu kita sebut tadi, kalau kita layang perkara yang ada pada depan mata ni, menyebabkan kita akan lari dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan iman kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita ada melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah, kita kena cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya seseorang yang masih beriman pada pagi hari berubah menjadi kafir pada petang harinya. Kita berlindung daripadanya, ataupun dia beriman pada petang hari namun berubah menjadi kafir pada pagi harinya. Yang ni kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak berlakulah kepada kita. Tak, mudah-mudahan peringatan ini kita kena ambil sebagai satu peringatan yang penting supaya dalam kehidupan harian kita, dari pagi sehinggalah kita tutup mata, tak tidur, mati sekejap tu, kita akan sentiasa dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sana kita sebut ada kekurangan pada iman, tapi kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan siapa tak ada iman terus. Tak. Jangan tak ada iman terus. 90, 80, 70 ni kadang-kadang dia tu adalah perkara yang normal ataupun bukan normal lah bagi biasa, kerana tak, sebab itulah kadang-kadang amalan yang kita tengok pada para sahabat, bila nak tidur kena lakukan solat taubat, sembahyang hajat sebelum kita tutup mata, tak, pada malam nak tidur tu, tak, supaya diri kita ni sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal tersebut berlaku kerana dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia, baik berupa harta, kehormatan, kedudukan, wanita ataupun selainnya. Tak. Dia sebut harta. Tak, hari ni kita tengok bagaimana senario yang ada dalam dunia hari ni. Orang yang ada pitih, ada kekayaan, kadang-kadang lupa diri, menyebabkan dah ingat dah segala peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Orang ada pitih, dengan pitih ni segala benda dia boleh buat. Tak, yang berlaku sehari dua ni berkenaan dengan seorang usahawan kosmetik. Tak, kerana duit je. Ada duit, boleh buat segala macam bentuk dan sebagainya. Tak, buat lagu, panggil artis yang orang kata dah ada kontroversi, berpakaian seksi dan sebagainya, buat video. Siapa mak pula komen, tak tahulah sama ada orang kata ke ni marketing ke apa ikut dia, tapi apa yang dia buat itu telah melanggari, yang telah langgar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, siapa tahap tak fikir kepada maruah anak isteri dan sebagainya. Tak. Buat lagu, buat video klip dengan bergelek dan sebagainya, walaupun di sana pun baru ni pun timbul dalam majlis akikah. Tak, siapa dia kata ibarat mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, bila orang sebut gitu, tayang pula buat video dia tengah semayang, nak kabarnya kepada kita bahawa aku duduk rumah ni semayang, bukan tak semayang. Dia kata memang aku ni penyanyi dandut. Dia kata kalau panggil aku mestilah aku bergelek. Dia sebut gitu. Tak, dia kata dah panggil aku ni penyanyi dandut. Kalau panggil aku nyanyi dandut, takkan aku duduk saja, mestilah bergelek, dia kata. Tak. Dia sebut harga yang orang bayar ke dia tu 20,000 untuk nyanyi dah gelek. Tak. Dia kata saya tak berpakai yang terdedah, macam biasa, yang tak tutup hanya tak pakai tudung aja bagi dia. Tak. Tak ada pakai yang hak terdedah, nampak sini sana terbelah, tak, dia kata. Yang dia tak tutup hanya kepala sahaja. Tapi hakikatnya walaupun dia berpakaian menutup aurat, tapi nampak bentuk badan dan sebagainya. Dia sebut sesuci lebaran. Baju dia warna putih tu sesuci lebaran. Tak mudah orang yang orang kata yang tidak ada
Kita nak sebut mana? Yang tidak ada agama ataupun ikut dah. Tak, yang tidak ada ilmu tapi bila ditegur tetap untuk mempertahankan apa yang dia buat. Tak, nak kata bahawa ni tak salah, pada hakikatnya ianya telah melanggar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang orang puang berkenaan dengan aurat ni kena jaga betul-betul. Tak, nak pakai tudung bukan sekadar menutup aurat. Nak pakai baju, nak pakai seluar ke, nak pakai kain ke, bukan sekadar untuk menutup aurat, tapi mestilah menutup dengan sebaik mungkin. Tak, jangan ambil mudah. Ni ada juga, tak apalah aku pakai tudung. Tak pakai tudung, cek je. Tutup tekuk je. Tak, ia mesti ada. Islam telah meletakkan syarat dia. Orang puan pakai tudung mestilah depan kena tutup dada. Tak, belakang labuhnya setakat mana. Begitu juga dengan pakai seluar. Tak salah perempuan pakai seluar, tapi mestilah tidak nampak bentuk badan. Tak, pakai seluar yang besar tu dia panggil apa? Palazzo tak? Ke benda? Oh, lelaki tahu tak? Palazzo. Palazzo. Jangan pakai legging. Legging ni seluar baby tau, hok kecil tau, hok ketat tau. Jangan pakai hok tu. Nak pakai dalam tak apa, tak ada masalah. Nak pakai seluar mestilah besar, mestilah labuh. Tak, ni kalau ikutlah, kalau ikut betul-betul pakai yang orang lelaki mesti sekat tak daripada atas buku lali. Orang puang kena labuh. Tapi kita ni kadang-kadang tukar tak. Saya pun kadang-kadang tukar tak, dah ingat tak. Kita rasa macam pakai sekat ni rasa macam tak selesa. Begitu kok, saya pelik orang lelaki boleh pakai seluar pendek. Dia tak rasa benda-benda ke? Kita kalau pakai seluar pendek ni rasa macam tak akan benda. Pakai seluar tu, seluar pendek, pakai seluar tight, main. Tu boleh tahan lagi. Main pakai seluar pendek terus ni. Dah, insya-Allah kita orang kata semakin besar ni supaya kita sentiasa boleh mikirlah dengan baik supaya kita jaga aurat kita. Tak begitu juga dengan puan dan sebagainya. Nak keluar rumah kena tengok, perhati. Tak, kita orang lelaki kena tengok isteri kita, anak-anak, puan kita nak keluar rumah tu mesti kena tutup aurat dengan sempurna. Tak, bagilah pendidikan yang sebaiknya, kerana perkara ni juga akan kembali kepada kita tak. Sebab orang lelaki kena ingat sebagaimana kita pasang sokmo dah. Tak, orang puan ni dia boleh tarik kita ke mana sahaja dia kat lagi. Dengan dosa-dosa yang ada, dia boleh tarik kita. Tak. Sebab apa jadi gini? Tok lelaki aku tak tegur pun masa aku atas dunia tu. Tak. Bapa pun tak tutup aurat. Suami aku tak tegur pun. Relax je. Tak ada nak marah, tak ada nak apa. Tak. Anak pula kena tanya, bapa pun tak tutup aurat. Ayah aku tak pesan pun. Tak atur pun aku pergi ngaji. Tak bagi pun aku didikan agama. Berat. Tak. Jadi kita kena pastikan keluarga kita, masyarakat kita supaya sentiasa menjaga aurat dan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, sebagai mukmin kita disarang agar tidak menangguhkan amal ketaatan, meninggalkan maksiat dan bersegeralah untuk bertaubat dan pulang ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana perkara ini tiada jaminan baginya pada hal dunia dan agamanya pada pagi keesokannya. Manusia yang bijak ialah mereka yang mengambil peluang sebelum berlalu masanya. Mereka yang kerugian pula ialah mereka yang mensia-siakan peluang setelah tidak lagi berguna penyesalan. Sebab itulah sebagaimana yang kita sebut, bila kita berada dalam keadaan membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sedar terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata buat ke perkara ataupun dosa kecil, tapi kita mesti minta keampunan dan terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, walaupun sekecil-kecil lah kita rasa kita buat dosa, tak, kita terus kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh jalan-jalan, nampak orang puan tak pakai tudung, tak tutup aurat, tertengok je, tak tertengok, tak ada masalah, tapi perkara itu juga akan menggelakkan kita terus bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, sekecil-kecil lah benda je
yang berlaku dalam kehidupan kita, kita terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa hari ini dunia yang penuh dengan fitnah, yang sangat-sangat banyak dengan fitnah. Macam kita sebut tadilah, dunia yang penuh dengan hiburan menyebabkan kadang-kadang kita lalai dengan hiburan tersebut, menyebabkan kita tak, macam hari ni kita sebut tadi, usahawan kosmetik tu, dia bangga je dapat buat gitu. Tak, siap akad diri, aku penyanyi nombor 1 di Malaysia. Tak, kalau dengar memang tak Ustaz Asum. Tak. Walaupun di sana ada ustaz-ustaz yang menegur, walaupun di sana ada orang yang menegur, tapi dia ni tetap angkuh dengan apa yang ada. Kenapa? Di sebelah yang kita sebut tadi, dalam buku ni sebut di antara yang menyebabkan kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah harta kekayaan. Sejarah Islam telah membuktikan bahawa orang yang ada harta tapi tidak ingat kepada Allah, mereka akan hancur. Tak. Orang yang kaya tapi tak ingat kepada Allah, mereka ni akan hancur. Orang yang ada harta tapi tak ingat ke siapa? Kepada Allah, tapi ni orang tak nampak. Tak. Walaupun dia boleh takwil aku ingat kepada Allah Taala sebagaimana kita sebut tadi, tapi kadang-kadang perlakuan, tak, apa yang ditunjukkan dalam kehidupan dia tu tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kadang-kadang jiran tetangga, tak, jiran tetangga kita boleh tengok jiran-jiran kita yang orang kata sedikit lebihnya Allah Taala bagi dia daripada kita. Kita tengok kadang-kadang kalau dapat jiran yang baik, alhamdulillah. Tak, ada setengah. Baru ni saya jumpa satu kes. Dah kita kerja di pejabat. Dah adalah hamba Allah mari mengadu supaya menyelesaikan masalah. Oh, ni kira sama adik-beradik, cuma nak kabarnya masalah dari segi sudut harta kekayaan. Dah. Walaupun adik-beradik dari sudut harta, hak ni lagi bahaya. Mak ayah mati dah. Lepas tu adalah buat rumah. Sebelum mak ayah mati tu buat rumah. Lepas ayah mati ni bagi tanah. Contoh bagi tanah, hak abang ni buat rumah lebih sikit je masuk dalam tanah dia, sikit je. Dak, jadi dia panggil apa? Panggil tu Roza tu bagi ni kokok habis. Bahagian hak masuk sikit kan. Tu adik-beradik. Dak. Sebab apa? Sebab harta dia. Padahal adik-beradik je. Bincang molek. Dia tak boleh bincang, yang mari isu kita pergi cakap. Kalau mu adik-beradik nak bincang, kita ni orang luar, memang orang tak dengar lah. Silap-silap umur kita pula kena lagi. Tak. Tapi sungguh bab harta ni memang orang kata payah. Tak. Baru ni ada tak orang masjid pergi dekat apa ni, Masjid Raja sendiri. Ada satu program yang kita buat berkenaan dengan faraid. Tak, faraid ni berkenaan ilmu berkenaan dengan harta pusaka. Tak, bilanya ada kematian, tak nak bagi harta, contoh ayah mati, mak boleh berapa, adik puan boleh berapa, adik-adik lelaki boleh berapa, kalau ada pak saudara terhalangnya, mana terhijabnya. Tak, hari ni kadang-kadang bila tidak memahami faraid ni menyebabkan waktu balah tu. Tak, waktu jadi balah tu. Sebab apa? Kadang-kadang orang puan tak faham. Sebab apa dia boleh dua? Orang lelaki boleh dua, orang puan boleh se. Tak. Kalau faham, tapi kalau bagi sama rata, orang tak payah tanya orang puan. Tak payah tanya, hang maya setuju. Tak. Ayah mati, adik-adik lelaki ada, adik-adik puan ada, tak payah tanya. Orang puan kalau nak bagi sama rata, babak confirm dia akan setuju. Tak ada. Boleh asal pun boleh 5,000, tapi kita bincang dah adik-adik lelaki setuju bagi sama rata, nak bagi kau puan 10,000. Kau puan setuju tak? Tanya. Kita tak setuju, boleh 10,000, boleh 5,000, padang dah. Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tak. Tak ada. Biasanya sama rata setuju, alhamdulillah. Boleh ke banyak lagi kau suka. Tak. Realiti yang berlaku dalam masyarakat kita gitu. Bab harta ni, walaupun adik-beradik kita sebut memang akan gaduh juga.
Sikit sebanyak akan bergaduh. Macam juga kita pernah jumpa, saya pernah jumpa, contoh si A ni dia kahwin amal. Tak, isteri pertama, isteri kedua, contoh 2 isteri. Bila isteri pertama mati, tapi masa hidup dia, si A ni, suami ni bagilah harta, bagi nafkah. Bagi nafkah, contoh sebulan dia bagi 1,000 masuk BT dalam akaun. Bila mati ni, bini nombor 2 ni, sebab bini pertama ni hak mati ni, akaun dia 2 penama, suami dan juga isteri. Ada juga isteri nombor 2, kita jumpa masalah ni. Bila isteri pertama mati, isteri kedua ambil peluang. Dia kata duit dalam akaun ni adalah hak milik suami. Sebab apa? Sebab penama dalam akaun 2 orang penama, isteri dan juga suami. Yang ambil peluang bahawa inilah hak milik suami. Saya pun pitah selalu. Saya kata tak boleh buat gitu. Tak, bila dah dia mati, ada hak anak-anak dia. Hak pak boleh sikit. Tak, hak anak dia tu mesti kena bagi ke anak. Melainkan dah sebab pak kata kita nak sedekah lah duit hak ada dalam akaun ni, tak boleh. Bak mati je mak, anak-anak ada hak atas duit dia tu. Tak, ada hak dia. Melainkan pak kita tanya anak-anak, duit hak mamu ni contoh, tak, adalah 10,000, 20,000 dalam akaun ni, kita nak sedekahkan belaka kepada orang. Kalau anak setuju belaka, tak ada masalah. Kalau masing-masing kata nak hak masing-masing, tak, pak kena sesat. Tak boleh main. Isyak dah ke? Lapang setengah. Awal tak ni awak. Tak sedar. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambung sikit lagi dah. Kita berbalik kepada hadis yang kita baca tadi. Tak, supaya kita sentiasa berwaspada dengan fitnah dan ujian, sama ada yang bersifat duniawi seperti sakit, tua, lemah, kemiskinan dan juga kesibukan, atau bersifat ukhrawi seperti kejahilan, kesesatan, kehilangan cahaya ilmu dan hidayah. Dan Nabi memberi amaran daripada fitnah ini sekaligus memberi isyarat bahawa ianya adalah situasi yang amat sukar dan boleh menjadikan seseorang itu tidak kuat untuk menghadapinya. Jadi Nabi pesan dah kepada kita, dan Nabi memberi gambaran dah kepada kita bahawa iman ni akan naik dan turun. Tak, bila kita ingat dah perkara yang Nabi pesan ni, supaya setiap dalam kehidupan kita ni, kita mesti letak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ni adalah jalan yang paling utama untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gelecoh terus patah, gelecoh sikit terus patah. Tak, kena buat benda ni supaya kita tidak berada dalam kemaksiatan yang akan menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sambunglah hadis ni sikit minggu depan. Ada sikit lagi ni. Dak, kita sambung minggu depan lah. Sebab tak boleh lama-lama, bimbang lama-lama ni. Susah juga lama-lama ni. Kalau Ustaz Azhar tak apa, sampai pukul 9, pukul 10. Tak, orang tunggu. Kalau orang macam kita ni, Ustaz ni tak berhenti lagi ni. Orang azan dah tu, tak berhenti lagi. Tak, insya-Allah mudah-mudahan kita akan sambung minggu depan lah, insya-Allah. Bulan depan kalau tak ada apa-apa, kalau diizinkan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Cuma mudah-mudahan juga peringatan yang Nabi pesan kepada kita ni akan mengikat hati-hati kita ni kepada amal ibadat, amal soleh yang menyebabkan kita sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sudah pada setakat ni dulu, kita sambung pada akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.